ada seorang perempuan. Perempuan tu pegang sebuah buku. Dia keluar sambil heret kaki dia. Dia rakam ada susuk bungkus. Dia faham perasaan Pika ni sebab apa? Sebab dia pun mengalami benda yang sama. Dia pun nampak juga benda tu. Dia bukan jenis yang boleh nampak. Dia tak minta pun untuk nampak benda-benda macam tu, makhluk-makhluk halus ni. Tapi dia nampak sekali. Dan bila dia nampak sekali tu, kita bukannya lari terus tau. Dia jadi blank. Dia jadi macam, apa aku nak buat? Aku nak jalan ke? Aku nak berlari ke? Aku nak baca tu ke? Baca ni ke? Blank. You rasa macam, aku ni mimpi ke? Betul ke? Apa aku nampak tu kawan aku nampak tak? Ke aku nampak seorang je? Ke macam mana ke? Nak baca surah ke? Tak baca surah ke? Nak baca surah apa ke ni? Nak baca surah Al-Fatihah ke? Ayat kursi ke? Memang tak terkeluar. Sebab dia dalam keadaan yang terkejut. Nampak benda tu depan mata. Bentuk fizikal yang tak jelas, tapi kita tahu dia tu bukan manusia. Benda tu bukan manusia. So bila kita dah nampak benda tu, blank. Apa yang tahu masa tu adalah Lia dengan kawan Lia bergerak laju ke tempat lain. Itu je. Kami tak lari, kami je berjalan. Sebab persoalan yang ada dekat kepala Lia masa tu, adakah member Lia ni nampak apa yang Lia nampak? Kalau hampa nak tahu apa yang Lia nampak, kisah apa yang Lia cakap pasal Lia boleh nampak benda tu dengan kawan Lia seorang lagi ni, hampa boleh tengok dekat pukul 1 pagi episod 2. Kalau Lia tak silap lah, hampa boleh tengok dekat situ apa yang terjadi dekat Lia dengan kawan Lia masa kami berada di Thailand. Dan yes, itu merupakan 100% kisah benar yang jadi dekat Lia. Dan pengajaran dia pun Lia rasa sampai seumur hayat Lia lah. Pengajaran daripada cerita UiTM Lendu Melaka tadi, ada pesanan takhir yang Pika ni pesan, kalau nak keluar, kalau nak pergi outing, jangan balik lewat malam. Kalau balik lewat malam, ada benda yang ikut. Nak lagi, dekat Tasik Tun Fatimah. Apa pun tahu kan, tasik-tasik, bukit-bukit ni adalah tempat yang di mana orang selalu membuang. Membuang apa? Membuang benda tu. So dekat Tasik, kalau nampak botol-botol ke benda-benda yang unik ke, hampa tengok macam, cantiknya botol ni, uniknya kan. Hampa tak payah nak gatal tangan tu nak ambil kata nak tak kat hiasan rumah ni cantik jangan nak gatal. Hampa biar. Kalau bukan milik hampa barang tu, jangan ambil. Sebab apa? Kita tak tahu benda tu apa dia. Mana nak tahu benda tu adalah berkaitan dengan mistik. Dia ikut hampa balik rumah, Assalamualaikum lah buat hampa. Dia ikut hampa balik rumah, jadi kawan hampa. Hampa nak ke? Tak nak kan? Hampa tak nak, apa jangan nak gatal nak ambil. Okay? So kisah yang nombor 2 ni, dengar saja bukit-bukit, puncak-puncak ni. Ya, kisah seram yang kedua ni adalah berkaitan dengan UiTM Puncak Alam, atau lebih dikenali sebagai Palam. My University. Dia duduk kat situ pun SEM 1, and then SEM 2 sekejap saja dia terpaksa balik sebab COVID-19 berlaku. So semuanya online. Jadi kisah yang dia nak share ni adalah kisah misteri yang berlaku di UiTM Puncak Alam. Dia akan sharekan kisah seram ini daripada seorang student UiTM Puncak Alam bernama Hani. Okey, cerita dia start bila Hani mula-mula daftar college untuk masuk SEM 3. Oleh sebab kawan-kawan serumah dia daftar lambat, lalas sekali depa ni satu rumah dapat tingkat yang paling atas sekali, iaitu tingkat 9. Kat tingkat 9 tu ada 5 rumah kosong, dan depa guna satu je rumah. Depa je ada kat tingkat 9 tu. Yang lain rumah yang 4 lagi tu kosong. Seram weh. Okay, so nak jadikan cerita, satu malam ni kan, depa ni pergi beli barang tau. So beli balik pun lambat. And then bila balik lambat, pukul 1 pagi macam tu lah, memang sunyi sepi kawasan college. Hanya ada beberapa lampu bilik je yang nampak terbuka. Sebab awal SEM kan, siapa je kan anak rajin stand up malam-malam kan, study kan, awal-awal SEM. Okay, waktu Hani ni nak naik lift, dia rasa macam teragak-agak tau. Nak naik lift ke nak guna tangga. Sebab
Kalau fikirkan anak guna tangga tingkat 9 kot, tinggi. So dia decide untuk naik lift lah kan. Tapi malam tu lain macam tau. Malam tu dia rasa berdebar-debar, rasa macam something yang akan jadi. So tak apalah, dia naik. Bila dia naik, and then lift tu tiba-tiba berhenti di tingkat 3. Hani ni terfikir lega sikit lah sebab ada orang nak naik tingkat atas kan. Tiba-tiba bila lift tu terbuka, ada seorang perempuan. Perempuan tu pegang sebuah buku. Buku tu macam pegang macam ni kan. Buku tu berdebu. Perempuan tu pun masuk, and then pergilah ke tingkat yang tingkat Hani ni, iaitu tingkat 9. Daripada tingkat 3 pergi ke tingkat 9 kan. Budak perempuan tu muka dia pucat sangat. So si Hani ni kan, dia ni sebenarnya asal dia memang boleh nampak, and then arwah nenek dia tutup mata hijab dia. Dia cakap ni lah first time yang dia boleh nampak makhluk halus balik. Dan si Hani ni fikir, macam mana aku nak keluar daripada lift tu, sedangkan Hani ni duduk kat penjuru lift, and then makhluk halus tu duduk kat depan dia. Duduk kat depan ni, macam mana dia nak keluar daripada lift? Sebab benda tu halang Hani ni kan. And then dengan rasa gementarnya kan, dengan rasa berdebar-debarnya kan, tiba-tiba pintu lift terbuka di tingkat 9. Okey, sampai je kat tingkat 9 ni, perempuan tu yang pegang buku, dia keluar sambil heret kaki dia. Hani ni dah siap nak pecut masuk rumah dia. Lepas je keluar pada lift tu, tapi hampa nak tahu apa jadi? Perempuan yang pegang buku tu sambil heret kaki dia berdiri depan rumah Hani before perempuan tu hilang dalam sekelip mata. And then Hani call kawan-kawan dia, housemate dia kan, kata, "Weh, tolong buka pintu kan, aku kat luar rumah ni kan." Then kawan-kawan dia pun buka pintu, housemate dia buka. And then housemate dia tanya, kenapa hang ni kan, macam kenapa hang ni kan pucat je muka ni, hang okey tak? Hani ni diam dengan rasa takutnya sebab nampak benda makhluk halus tu kan. Dia diam je, dia terus masuk rumah. Dan lepas je peristiwa tu, ada pesanan daripada Hani ni kepada semua student UiTM Puncak Alam. Dia kata macam ni, buat siapa yang stay dekat Palam, iaitu UiTM Puncak Alam, jaga diri, jangan bising sangat. Tambah-tambah yang tinggal dekat tingkat 9 tu, kisah ni tak lama sangat tau. Kisah ni baru je berlaku. Dia kata please jaga hubungan dengan Allah. Allahualam. Kalau ikutkan Lia, sepanjang Lia berada kat sana dengan housemate apa semua, dengan roommate apa semua, tak ada gangguan yang, orang kata gangguan yang wow sangat kan. Tak ada gangguan tu, tak ada lah teruk, cuma ada bunyi-bunyi macam tu je kan. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Itu yang Lia harapkan. College Lia ni dululah Lia stay kat sana SEM 1. Bagus tau, sebab setiap je maghrib mereka akan pasang ayat-ayat suci Al-Quran. And then mereka akan pasang selalu. Ada one day tu kan, asyik pasang, selalu pasang. Lia juga dengar, sebab mereka pasang tu untuk ada budak rasuk. Ada budak kena rasuk dekat blok tu lah. Tapi Allahualam, sama ada budak kena rasuk ataupun mereka nak pasang ayat Al-Quran, it's okay, which is bagus lah kan. Sebab bangunan besar, ramai orang tinggal, macam-macam lah benda yang akan berlaku. Itu wajib lah kan. Tapi sepanjang Lia berada kat sana, ada satu video ni viral tau. Video tu budak ni rasanya study kot. Pukul 3 pagi macam tu lah, kalau Lia tak silap. Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi macam tu lah. Budak ni study, and then tiba-tiba dia pergi kat luar tingkap. And then dia macam kalih apa, lansir tu kan. Bukan kalih, selok lansir tingkap tu. Dia rakam ada susuk bungkus, hantu bungkus ada dekat satu pondok tu. Kalau Lia jumpa video tu, Lia akan letak kat sini. Hantu bungkus tu, dia cakap hantu bungkus, faham mana? Hantu bungkus tu dia macam duduk je dekat satu pondok tu. Dia macam stay kat situ tau. Sekarang pukul 3.51. Kau nampak tak? Aku nampak.
Siapa pula manusia nak pakai baju putih dan nak stay dekat pondok tu pukul 3 pagi. And then susuk bentuk fizikal yang nampak dekat pondok tu memang sah-sah bentuk hantu bungkus tu. Dan yes, benda tu berlaku. Okay. Actually mana-mana pun akan berlaku. Tak kisahlah dekat universiti ke, dekat rumah ke, dekat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, dekat mana-mana saja. Benda ni wujud. Pandai-pandailah jaga diri. Itu je lah nak pesan. Okay. So jadi itu saja kisah seram yang berlaku di UiTM Du Melaka dan UiTM Puncak Alam, iaitu Shah Alam. Okay. So itu merupakan salah satu kisah yang jadi dekat sana. Ada banyak lagi kisah yang jadi dekat sana di UiTM, di universiti. Bukan universiti UiTM saja, universiti lain pun dia percaya ada kisah-kisah yang tersendiri. Dan kepada siapa yang akan duduk di college pada semester akan datang, dia ucapkan selamat sambung belajar. Selamat sambung belajar. Selamat terpegulak lah. Buatlah yang terbaik. Janganlah disebabkan video dia ni hampa takut kau duduk kat sana. Orang kata apa, hampa duduk kat mana-mana pun ada. Cuma ini just perkongsian. If one day dia pergi balik college ke apa semua, dia akan buat benda yang sama. Okay. Benda yang sama, which is jangan seronok sangat duduk college. Itu je dia nak pesan. Jangan terlalu seronok sangat. And then sebab kita pergi tempat orang. Ingat yang tu je, kita pergi tempat orang. Kita kena hormat tempat orang. Itu bukan rumah kita, itu bukan tempat kita. Kita just menumpang saja untuk menuntut ilmu. Okay. Itu sahaja daripada Lia. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.